So, Liga Malaysia diberhentikan setakat match week ke-13 untuk bagi laluan kepada perlawanan-perlawanan yang melibatkan kalender FIFA dan juga perlawanan-perlawanan ACL. Dan selepas list call-up yang kelakar yang dikeluarkan oleh Tan Cheng Ho waktu awal-awal tahun hari itu, aku expect ada improvement dalam call-up national kali ini. Tapi apabila FAM umumkan nama-nama yang disenaraikan oleh Tan Cheng Ho untuk dipanggil ke dalam skuad Harimau Malaya kali ini, aku marah teruk, aku geram macam majority of korang juga. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat channel ni, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni gang dengan tekan butang subscribe dekat bawah. So, pertikaian mengenai pemilihan pemain bukan benda yang baru dalam skuad Harimau Malaya. Kita tengok balik pada tahun-tahun yang lepas, zaman kegemilangan Raja Gopal dulu pun dah start ada nama-nama yang dikatakan anak emas K. Raja Gopal. Antara nama-nama yang sering dipertikaikan yang dipilih oleh Raja Gopal dulu tak lain tak bukanlah Lord Fakri dan juga Amar Rohidan. Bukanlah teruk sangat performan dua orang player ni dalam skuad Harimau Malaya, tapi memandangkan performan dia orang ni waktu dalam liga tak perform mana pun tapi still lagi dipilih, benda tu sebenarnya yang dipertikaikan oleh peminat-peminat zaman dulu. Kita move forward sikit kepada zaman Pablo Dolah Saleh. Antara nama yang dipertikaikan zaman tu walaupun pergi ke final AFF tahun 2014 adalah kenapa pilih kuda tua Syukur Adan untuk berhasil dalam skuad utama. Selain daripada kenapa tak ambil Pia Badri Dazi masuk ke dalam pasukan untuk pairing dengan Syafiq Rahim. Walaupun akhirnya Pia dipilih dalam skuad AFF Suzuki, dia still lagi jarang untuk dapat minit permainan yang banyak macam mana dia dapat waktu mewakili pasukan Kelantan. Dan benda tu sekali lagi dipertikaikan apabila Tan Cheng Ho jadi jurulatih skuad Harimau Malaya. Antara nama yang sering peminat tak puas hati apabila Cheng Ho pilih dia main dalam skuad Harimau Malaya tak lain tak bukanlah Akram Mahinan. Dan antara player yang sering kali tak dipilih dalam senarai skuad Harimau Malaya dipertikaikan oleh peminat. Kenapa pilih Akram? Kenapa tak pilih player ni adalah Nur Azam Aziz. Kita tahu waktu awal-awal Cheng Ho pegang skuad Malaysia dulu, Azam Aziz antara nama yang sering disisihkan. Antara sebab yang diberikan oleh Cheng Ho tak lain tak bukanlah katanya Akram ni main position nombor 6. Manakala Azam Aziz pula lebih kepada seorang pemain yang bermain secara box to box ataupun position nombor 8. Tapi apabila dikecam, apabila diberikan tekanan yang teruk oleh peminat-peminat skuad Harimau Malaya ni, akhirnya Cheng Ho tunduk bagi juga peluang dekat Azam Aziz buktikan kemampuan dia. Dan benda tu bagi aku berbaloi Kita tengok apa yang Azam Aziz dah bawa ke dalam skuad Harimau Malaya sekarang ni, membuktikan dia ni bukanlah teruk sangat. Bukannya tak boleh bawa peranan yang Akram Mahinan bawa. Sebelum aku pergi lebih jauh lagi, kenapa player-player Terengganu tak dipilih dalam skuad kali ni, aku nak review sikit tentang player yang ada dekat bahagian defend dulu. Dekat bahagian kanan antara nama-nama player yang sering kali dipilih oleh Cheng Ho tak lain tak bukanlah Matt Davis dan juga Riza Ghazali. Dekat bahagian centre back pula adanya nama-nama macam Irfan Zakaria, Adam Nur Azlin dan juga Kapten Harimau Malaya Adi Zafwan, selain daripada comeback daripada Junior Esdal masuk ke dalam list pasukan. Cuma bila tengok dekat bahagian left back, selain daripada Kobin Ong, nama Syami Safari dimasukkan dalam call-up kali ni. Aku tak nafikan kualiti yang dibawa oleh Syami Safari. Memang bagus player ni beraksi dekat bahagian kanan dan player ni juga versatile. Boleh main dekat bahagian attacking, boleh main dekat bahagian midfield. Cumanya based on current performance untuk Liga season ni tahun 2021, bagi aku performance Syami Safari sekarang ni tengah drop. Dan even coach Selangor iaitu Hasten Naizal pun akui benda tu. Dia beberapa kali drop nama Syami Safari daripada list first 11 pasukan Selangor. So antara nama lain yang aku rasa patutlah ataupun wajib ada dalam skuad kali ni adalah Arif Fazilah, iaitu pertahanan kiri pasukan Terengganu. Kita tahu Arif Fazilah ni tak ada experience, zero kalau kata untuk pengalaman beraksi dekat peringkat antarabangsa nak dibandingkan dengan Syami Safari. Tapi apabila kau ada player macam Kobin Ong yang susah gila untuk player-player tempatan lain challenge tempat dia dekat bahagian kiri ni, kalau katakanlah Kobin Ong ni injured dalam perlawanan first menentang UAE, tak dapat beraksi dalam baki dua perlawanan seterusnya, siapa player yang akan beraksi dekat bahagian kiri? Kita tahu Syami Safari dan juga Matt Davis boleh, bukannya tak boleh main dekat bahagian kiri defensif. Cumanya itu bukanlah primary position, favourite position diorang. So apabila kau letakkan player beraksi dekat secondary position diorang, kau jangan expect lebih-lebih Dan berdasarkan performance Arif Fazilah waktu awal season ni, bagi aku sangat-sangat tak adil apabila nama dia langsung disisihkan dalam skuad Harimau Malaya kali ni.
Selain daripada tu, dekat bahagian midfield antara bahagian yang paling crucial lah kalau kata kau nak pegang game dalam match-match menentang tim yang macam UAE dan juga Vietnam. Dan nak tambah pening lagi apabila Brandon Gan tak boleh beraksi dalam perlawanan menentang UAE disebabkan oleh pengantungan kad kuning. Adik, diam dek, daddy tengah ni adik, daddy tengah work. So dekat situ antara tugas paling berat Cheng Ho adalah nak pilih siapa yang akan beraksi dekat bahagian double pivot bergandingan dengan Nur Azam Aziz. So bila tengok balik nama-nama yang ada dekat bahagian midfield yang dipilih oleh Cheng Ho kali ni, aku tak banyak persoalan lah. Walaupun kita tahu Syamil Kuti Abah, Nazmi Faiz, Lee Ridwan Krasniki jarang gila beraksi dalam skuad utama pasukan JDT dan juga skuad Newcastle Jet. Aku cakap macam ni sebab apa Sebab player-player ni adalah player-player regular yang sering kali dipanggil oleh skuad Tan Cheng Ho. Dan adanya player baru macam Lee Ridwan Krasniki, kalau kata kau tak guna dia, kau tak bagi peluang kat dia langsung, benda tu amat merugikan lah. Dan bila kita move on tengok kepada bahagian winger adanya nama-nama macam Muhammad Sumareh, Arif Aiman, Safawi Rashid dan juga Akhir Rashid, nama yang sering kali dipertikaikan dalam pemilihan-pemilihan Tan Cheng Ho. Kalau kita tengok balik option yang ada dekat bahagian kiri dan juga bahagian kanan ni antara nama-nama yang aku rasa memang tak adil gila tak dapat peluang langsung buktikan kemampuan dalam skuad Harimau Malaya adalah Faizal Halim dan juga Hakimi Abdullah. Kita tahu dua orang player ni selain daripada Al-Hafiz Harun dekat skuad Penang, antara player yang menyelah dekat bahagian winger. Dan kalau tengok dari segi statistik yang dibawa oleh 3 orang pemain yang aku sebut tadi ni, nak bandingkan dengan Akhir yang cuma menjaringkan gol waktu menentang pasukan Perak hari tu, benda ni memang tak adil langsung apabila kau bagi peluang dekat Akhir yang dikatakan anak emas Tan Cheng Ho tapi kau tak bagi peluang dekat player-player yang perform dalam liga. So apa sebenarnya KPI yang diletakkan oleh Tan Cheng Ho untuk pemilihan-pemilihan pemain dia? Adakah sekadar player tu faham sistem dia, tahu macam mana nak main, boleh bagi impact dalam match, tak perlu pun perform dalam liga, aku tetap akan pilih juga player ni? Ataupun kau nak tengok player tu perform dalam liga, barulah kau pilih bagi peluang dekat dia untuk beraksi dalam skuad Harimau Malaya. Dan dengan list call up kali ni bagi aku Al-Hafiz Harun, Hakimi Abdullah, Faizal Halim confirm akan frust apabila nama dia orang langsung tak diberi peluang untuk buktikan kemampuan dalam kem latihan skuad negara kali ni. Pendapat aku senang kau bagilah peluang dekat player-player ni datang dalam kem latihan skuad negara dulu sebelum kau nilai kemampuan dia orang untuk drop dia orang ataupun keep dia orang berbanding dengan Akhir Rashid. So, as a conclusionnya guys, aku tak tolak tepi faktor anak emas. Macam biasa dalam masyarakat kita ni, of course akan ada anak emas bos semua kan. Dan disebabkan oleh faktor tu jugalah sampai kan ada yang hentam Hakia, hentam Tan Cheng Ho, kata ui Hakia ni ada gambar bogel Cheng Ho. Cheng Ho terpaksa panggil dia, kan leak pula gambar bogel dia. Tapi itulah, kalau kita tengok balik kepada masa dan juga gap antara perlawanan yang Cheng Ho ada ni, aku faham juga dia terpaksa pilih player-player yang akan bermati-matian beraksi untuk dia, dah faham sistem yang dia selalu bawa dalam skuad Harimau Malaya kali ni. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pendapat korang? Kalau korang jadi coach Malaysia, korang akan pilih player-player yang akan bermati-matian beraksi untuk korang, dah faham sistem korang, ataupun korang lebih memilih kepada current performance player-player yang akan kau pilih dalam liga? Korang boleh kongsikan dengan aku dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni gang dengan tekan butang subscribe dekat bawah. So sehingga kita jumpa lagi gang, selamat Hari Raya dan Assalamualaikum.